Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini kita akan masuk pada subtopik 6.6 larutan piawai dalam bab 6 asid, base dan garam. Kriteria kejayaan pada hari ini yang pertama adalah dapat menyatakan maksud apakah itu larutan piawai. Yang kedua, pelajar dapat menghuraikan penyediaan larutan piawai daripada bahan pepejal. Yang ketiga, penyediaan larutan piawai tapi melalui kaedah pencairan larutan aqueous. Dan akhir sekali, pelajar dapat menyelesaikan masalah penghitungan. Okey, kriteria kejayaan pertama, pelajar dapat menyatakan maksud apakah itu larutan piawai. Maksud larutan piawai adalah suatu larutan di mana kepekatannya telah diketahui. Jadi kalaulah contoh awak jumpa larutan, satu larutan tapi awak tak tahu kepekatan, kita tak panggil dia sebagai larutan piawai. Dan unit bagi kepekatan, ingat baliklah. So unit bagi kepekatan adalah mol per desimeter padu. Ni sebelum ni kita dah tengok lah kepekatan larutan. Okey, penyediaan larutan piawai, alat radas utama yang mesti digunakan adalah kelalang volumetrik. So, kelalang volumetrik ni dia ada pelbagai saiz. Kalau tengok pada rajah yang ni ada 3 contoh kelalang volumetrik. Inilah bentuk kelalang volumetrik. Kelalang volumetrik ni dia ada saiz. Yang ni kat sini dia tulis 250. Maksudnya satu kelalang ni dia boleh hasilkan 250 cm padu larutan. Okey, yang ini 500 cm padu, yang ini 1000 cm padu. Dan dekat kelalang volumetrik ni dia ada satu tanda senggatan lah, senggatan aras di mana si padu air perlu sampai kat situ, baru dikatakan sebagai larutan piawai bila kita buat larutan tersebut. Okey, ada dua cara penyediaan untuk menyediakan larutan piawai. Yang pertama adalah daripada bahan pepejal, maksudnya kita nak sediakan larutan. Larutan ni dalam bentuk cecair kan. Daripada pepejal kita tambahkan dengan air suling dan kita akan dapatlah larutan garam tersebut lah. Yang kedua adalah melalui kaedah pencairan. Maksudnya kita dah ada dalam bentuk cecair, dalam bentuk larutan. Okey. Dan kemudian kita nak cairkan larutan tersebut dan mesti kepekatannya lebih rendah daripada larutan yang asal. So ada dua cara untuk penyediaan larutan. Okey, tadi kita dah lihat apakah maksud larutan piawai. Larutan piawai adalah larutan yang diketahui kepekatannya. Okey, kali ini kita akan pergi pada kriteria yang kedua adalah bagaimana penyediaan larutan piawai daripada bahan pepejal. Okey, kita lihat satu contoh penyediaan 250 cm padu larutan natrium karbonat 1.0 mol per desimeter padu. So, daripada sini kita nak sediakan larutan. Okey, nak sediakan larutan, kita ada bahan dalam bentuk pepejal. So, kita ada bahan dalam bentuk pepejal kat sini. So, pepejal natrium karbonat ni berapa banyak yang kita perlu ambil untuk jadikan larutan, itu kita kena kira. So, macam mana nak kira? Kita kena kira GCM lah kat sini. So, daripada soalan ni, awak kena tulis dulu maklumat yang ada. So, CM padu, ini adalah isi padu, V. Okey, dan 1.0 mol per desimeter padu. Mol per desimeter padu ini bukan mol. Okey, bukan mol. Kalau mol, dia hanya tulis mol sahaja. Tapi ada di M padu kat belakang ni, ini maksudnya ini adalah kepekatan M. Okey, M besar. So, nak kira GCM, ingatlah formula yang dulu kita dah belajar. GCM sama dengan mol darab GCM molar. So, daripada sini, mol tak ada, dia tak bagi. GCM molar kita boleh kira daripada JAR. Okey, GCM molar kita boleh kira daripada JAR ni. Boleh cari. Okey, natrium, dia punya JAR 23. Oksigen 16. Lagi apa? Karbon 12. Okey, nanti kita tambahkan lah. Okey, kita tengok yang kedua dulu. So, yang kedua, nak cari mol. Okey, nak dapatkan mol. Dia ada V, dia bagi kita M. Ada V dan M. Macam mana nak kira mol? So, nak kira mol, ingat yang topik 6.5 kita dah belajar yang lepas. Gunakan formula kepekatan. So, kepekatan M sama dengan mol bahagi dengan V. Mol bahagi dengan V.
So daripada sini, ubah formula ni, kita dapatlah mol sama dengan MV. Tapi kena bahagi dengan 1000 sebab 1000 bukan 10,000. Okey, kena bahagi dengan 1000 sebab isi padu yang digunakan dalam unit sentimeter padu kena tukar kepada desimeter padu. Okey. Kemudian kita kiralah. So kira mol sama dengan MV bahagi 1000. M. Ni M kat sini ni. Ni M. 1.0. V 250 bahagi 1000. So kira pakai kalkulator lah. Dapatlah 0.25 mol. Okey, bila dah dapat 0.25 mol ni, gantikan dekat dalam formula yang pertama tadi ni. Okey, 0.25 darab dengan GC molar. So kira GC molar untuk natrium karbonat. So natrium ada 2. Jadi darab dengan 2. Tambah dengan oksigen 16, tambah dengan karbon ada oksigen ada 3. Okey, 16 kali 3 tambah dengan karbon ada 12. So bila kira sini dapat jawapannya. Okey, darabkanlah kat sini. Okey, ni gantikan ni kan. Gantikan kat sini. So awak kira awak dapat 26.5 gram. Okey, langkah seterusnya, langkah kedua, bila kita dah tahu jisim, kita timbanglah berapa banyak yang kita dah kira tadi. 26.5 gram natrium karbonat. Okey, bila kita dah timbang, kita masukkan ke dalam bika sikit. Ni yang kita dah timbang, kita masukkan dalam bika. Kemudian, langkah ketiga, tambahkan sedikit air. Masukkan air ke dalam bika tadi untuk melarutkan pepejal natrium karbonat dan kemudian kita kacau. Okay, yang keempat, bila dah larut, okay, ni dah larut kan, pindahkan ke dalam kelalang volumetrik dan pastikan kelalang volumetrik tu isi padu dia sama dengan apa yang kita nak buat. Kan tadi saya dah tunjuk gambar beberapa kelalang volumetrik, dia ada isi padu dia. So kat sini kita nak sediakan 200 cm padu, so kena guna yang 250 cm padu kelalang volumetrik kat sini. So masukkan, pindahkan yang tadi yang dah larut tu, masukkan kat dalam kelalang volumetrik dengan menggunakan corong turas. So, letak corong turas, pindahkan. Okey, langkah kelima, bilas bika. Bika tadi ni yang kita dah curahkan, dah tuang larutan ke dalam kelalang volumetrik ni, dia dah kosong, kita akan bilas sikit dengan air. Keliling bika tu dengan air suling. Okey, yang keenam, pindahkan. Yang hasil bilasan tu kita pindahkan ke dalam kelalang volumetrik supaya kita tak nak ada zat-zat yang tertinggal, sisa-sisa tertinggal dekat dalam bika tersebut. Nanti kepekatan tak tepat. Okey, yang ketujuh, tambahkan air suling ke dalam kelalang volumetrik sehingga ke tanda senggatan. Okey, kemudian kita tambah lagi air suling sampai ke tanda senggatan. Dan akhir sekali tutup kelalang volumetrik dan goncang kelalang volumetrik tersebut supaya larutan yang kita hasilkan adalah sekata lah, dia larut semuanya. Okey, ini lebih kurang macam ringkasan dia lah dari segi gambar raja. So yang pertama, kita selepas kita sukat, kita dah timbang jisim pepejal natrium ni, kemudian kita tambahkan sedikit dengan air suling bagi larutkan pepejal natrium karbonat. Kemudian kita kacau supaya larutan tersebut larut lah. Lepas tu yang ketiga, langkah ketiga, kita pindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Dan kelalang volumetrik ni kena ikutlah berapa isi padu yang kita nak gunakan. Kita nak buat, kalau kita nak buat 250 cm padu, jadi kita pun guna kelalang volumetrik 250 cm padu. Kalau nak guna nak sediakan 500 cm padu, kena guna kelalang volumetrik yang 500 cm padu. Okey, kemudian apa yang perlu kamu buat, tambahkan dengan air suling sehingga ke tanda senggatan kat sini. Okey, ada tanda senggatan kan. Okey, tambahkan sampai ke tanda senggatan dan akhir sekali tambahkan air suling sehingga ke tanda senggatan. Gunakan penitis ni supaya sebagai langkah berhati-hati. Dan akhir sekali tutup dan goncangkan kelalang volumetrik. Okey, perbincangan daripada hasil eksperimen, perbincangan eksperimen yang pertama, mengapakah bika dan corong turas perlu dibilas dengan air suling? Okey, kita lihat tadi kita ada bilas bika dengan air suling dan kemudian hasil bilasan tu kita masukkan ke dalam kelalang kelalang volumetrik.
Okey, jawapannya yang pertama ni untuk memastikan semua sisa natrium karbonat. Okey, pastikan semua sisa natrium karbonat yang terlekat pada dinding bika dan corong turas dipindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Dan corong turas dipindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Okey, yang kedua. Mengapakah semua air bilasan perlu dipindahkan ke dalam kelalang volumetrik? Okey, jawapannya supaya larutan piawai yang terhasil mempunyai kepekatan yang tepat dengan apa yang kita nak sediakan. Okey, supaya larutan piawai yang terhasil mempunyai kepekatan yang tepat. Okey, yang ketiga. Bagaimanakah anda dapat memastikan aras meniskus larutan piawai segaris dengan tanda sengatan pada kelalang volumetrik? Okey, kita nak pastikan ni kelalang volumetrik. Ni kelalang, ni tanda sengatan. Macam mana kita nak pastikan yang aras meniskus itu larutan piawai segaris dengan tanda sengatan. Ni aras meniskus ni yang mata awak tengok. Ni macam mana nak pastikan. Okey, jawapan dia pastikan paras mata adalah segaris dengan aras meniskus yang diperhatikan. Pastikan aras mata segaris dengan aras meniskus yang diperhatikan. Okey, yang keempat. Mengapakah kelalang volumetrik perlu ditutup dengan penutup selepas larutan piawai disediakan? Okey, untuk mengelakkan penyejatan berlaku sehingga menyebabkan kepekatan larutan piawai berubah. Okey, mengelakkan penyejatan berlaku sehingga menyebabkan larutan piawai berubah. Seterusnya kita akan pergi pada kriteria kejayaan yang ketiga, iaitu penyediaan larutan piawai melalui pencairan larutan aqueous. Okey, penyediaan larutan piawai melalui kaedah larutan aqueous mempunyai pencairan larutan aqueous. Jadi kat sini sebenarnya kita kalau tadi kita tengok kita digunakan daripada bahan berpecah, kemudian kita tambah air sehingga larut dan kemudian kita jadikan larutan. Kali ini yang kaedah kedua ni, daripada larutan kita akan bentukkan lagi satu larutan. Tapi kepekatan larutan yang terhasil ini mesti kurang daripada kepekatan asal. Ni kepekatan awal lah. Larutan awal ni katalah 1.0 mol per desimeter padu. Okey, bila kita cairkan, mestilah dia lagi kurang kepekatannya. So kepekatannya mungkin kita boleh sediakan 0.5 mol desimeter padu. Yang mana kita nak sediakan? Yang ini yang kita nak sediakan. Yang ini yang nak sediakan. Bukan ni. Yang ini yang kita nak sediakan. Mesti kepekatannya yang lagi kurang daripada yang asal. Okey, kita tengok nama dia adalah proses pencairan. Bila kata pencairan maksudnya mestilah tambah air. Jadi, dan akan menghasilkan larutan yang berkepekatan lebih rendah. Okey, ini adalah asal. Okey, larutan pekat asal. Dan kita dapati zarah zat yang terlarut kat sini, kiralah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Kita ambil berapa isi padu yang kita perlukan sahajalah. Kemudian kita tambahkan dengan air suling sehingga kepada satu tanda senggatan. Kalau kita tengok larutan ini, zat terlarut dia masih sama, ada 5. Tapi dia jadi larutan yang cair kerana apa? Kerana dia banyak air lah. Contoh kalau macam gula, dalam satu cawan awak letak 10 sudu gula. Okay, awak minum, awak rasalah dia terlalu pekat. Tapi kalau awak tambah air, awak akan rasa yang gula tu tak terlalu manis, tak terlalu pekat macam tadi kan, sebab apa? Kita dah cairkan.
Okey, inilah proses pencairan yang berlaku dalam penyediaan larutan aqueous. Tapi bukan sebarang-sebarang nak cairkan, kena kira berapa banyak isi padu larutan asal yang perlu kita ambil. Ni larutan asal ni kita kena kira berapa isi padunya. Okey, macam mana nak kira? Inilah formulanya. Ni M1 V1 M2 V2. So M1 yang depan ni adalah asal. Yang belakang ni adalah selepas kita cairkan. Okey, selepas pencairan. M ni apa? M ni macam biasalah M. Kemolaran. Kemolaran. V apa? V adalah isi padu. Jadi tengok kat sini M1 adalah kemolaran larutan aqueous, larutan stok sebelum dicairkan, maksudnya yang asal. Okey, V1 adalah isi padu larutan aqueous sebelum dicairkan. Yang ni asal. V ni, ini yang kita nak kira berapa banyak isi padu yang kita kena ambil daripada larutan yang pertama tadi. Okey, M2 adalah kemolaran larutan aqueous yang akan disediakan. Yang ni dua ni selepas dicairkan. V2 adalah isi padu larutan aqueous selepas dicairkan. Okey, dia macam ini. Contohlah kita ada satu kelalang volumetrik, tadi kita dah sediakan natrium karbonat tadi kan. Okey, kita dah sediakan larutan natrium karbonat tadi. Kemudian ni 1.0 mol per desimeter padu. Kemudian kita nak sediakan satu larutan natrium karbonat juga, tapi kepekatannya lebih rendah. Contohnya 0.1 mol per desimeter padu. Okey, bila kepekatan lebih rendah, takkan kita nak ambil satu kelalang volumetrik ni transfer masuk dekat kelalang volumetrik yang kedua. Tak. Kita akan ambil satu amount isi padu saja. Okey, berapa isi padu kita kena kira. So nak kira macam mana, guna formula ni. M1 V1 sama dengan M2 V2. V1 ni yang kita nak kena tahu daripada sini. Berapa banyak kita nak ambil. Okey, kita tengok contoh kat sini. Kita nak sediakan 500 cm padu larutan natrium karbonat 0.1 mol per desimeter padu daripada larutan asal. So larutan asal yang tadi kita dah buat, yang tadi. So ingat baliklah 1.0 mol per desimeter padu kita dah sediakan ni. Yang ni yang asal kita dah sediakan daripada bahan pepejal tadi. Okey, macam mana? Yang ni. Ini gariskan, tengok CM padu, ini adalah V. Okey, V penyediaan kan, penyediaan, so ini adalah V2. Okey, sedia, kita nak sediakan. Ini adalah selepas kita cairkan. Larutan natrium karbonat 0.1 mol per desimeter padu, ini adalah M. Okey, ada dua M kat sini, ni pun M juga. So M mana yang lagi kecil? 0.1 lagi kecil M dia, so ni M2, ini M1. Okey, berapakah isi padu yang kita perlu ambil, kita kena tentukan melalui formula tadi tu. So nak tentukan melalui formula lah. Saya tulis kat sini lah, M1 V1 sama dengan M2 V2. M1 ini dia tadi 1.0. So V1 kita tak tahu, kena kira. M2 adalah 0.1, ini selepas pencairan kita nak dapatkan 0.1 mol per desimeter padu kepekatan. Dan isi padu yang kita nak sediakan adalah 500 cm padu. Okey, kat sini tak payah tukar kepada desimeter padu pun tak apa, sebab kita ada kiri dan kanan dia sama. Kalau nak tukar, kena tukar dulu. Okey, kalau tak nak tukar, tak payah. Okey, kiralah V1. So V1 bila tekankan kereta, awak dapat jawapannya adalah 50 cm padu. Okey, apa yang kita kena buat? Okey, tentukan isi padu larutan natrium karbonat yang diperlukan. Okey, bila dah tentukan, ni tentukanlah langkah pertama. Tentukan 50 cm padu. Okey, sukat 50 cm padu larutan natrium karbonat 1.0 mol per desimeter padu menggunakan pipet. Okey, wajib guna pipet. Pipet ni pun lebih kurang macam kelalang volumetrik. Dia ada isi padu tertentu. Untuk pipet tu, ada pipet 10, ada pipet 25. Okey, kalau kat dalam makmal biasa kita tengok pipet 25 cm padu je. Tapi kalau nak sukat 50, so kena buat 2 kali lah. 2 kali. Pipet 2 kali. Okay, kemudian kenapa kena guna pipet ni? Sebab pipet ni dapat menyukat isi padu larutan dengan lebih tepat, lebih jitu. Okay, berbanding dengan segi penyukat. Okay, langkah ketiga, bila kita dah
sedut gini pipet ni, kita akan terus transfer masuk ke dalam kelalang volumetrik. Terus masukkan, tak perlu guna, tak boleh transfer masuk dalam bika dulu lah, kita tak payah. So ambil kelalang volumetrik, silap ni 500, okay, 500 cm padu kelalang volumetrik, sebab kita nak sediakan 500 kan. Okay. Disediakan terus transfer masuk dalam kelalang volumetrik 500 cm padu. Okey, kemudian buat apa? Tambah air suling ke dalam kelalang volumetrik sehingga ke tanda segatan dan tutup kelalang volumetrik, goncangkan. Jadilah hasil penyediaan larutan natrium karbonat dengan kepekatan 0.1 mol per desimeter padu. Okey, ni adalah ringkasannya lah dari segi gambar. So, yang pertama, daripada larutan stok ni, maksudnya larutan asal, kita ambil lah berapa isi padu guna pipet. Kemudian kita terus pindahkan daripada pipet tu terus masuk ke dalam kelalang volumetrik, tambah air suling sehingga ke tanda senggatan. Okey, titis, guna penitis lah untuk sebagai langkah berhati-hati, dan air sekali tutup dan goncangkan. Okey, last sekali kriteria kejayaan yang terakhir, yang keempat adalah menyelesaikan masalah melibatkan perhitungan. Okey, lihat contoh soalan yang pertama. Rajan 6.30 menunjukkan 75 cm padu asinitrik 2.0 mol per desimeter padu yang dicairkan kepada X mol. So ni tak tahu berapa. Apabila 25 cm padu air suling ditambahkan, hitung nilai X. Okey, kita tengoklah. 75 cm padu ni adalah yang asal. So ini B1. Okey, kemudian 2.0 ini adalah M1. Kemudian dalam soalan dikata ditambahkan sebanyak 25 cm padu. So maksudnya V2 di sini 75 tambah dengan 25. So dapat 100 cm padu. V2 adalah 100 cm padu. Dan M2 ini kita tak tahu X, dia letak X, dia suruh kira X ni apa. So good. Nampak tak dalam soalan dia kata dicairkan perkataan ni. Bila nampak perkataan ni, gunakan formula M1V1 sama dengan M2V2. So M1V1 sama dengan M2V2. M1 2.0, V1 adalah 75, M2 kita nak cari, dan V2 adalah 100. So kiralah M2 sama dengan 2 kali 75 bahagi 100. Dapat jawapan dia 1.5 mol per desimeter padu. Ini adalah kepekatan M2. Dan M2 ni apa? Dia suruh cari apa? Dia suruh cari X dia. Unit dia tak nak. So X adalah 1.5. Okay, baik. Soalan seterusnya kita tengok contoh 13. Tentukan isi padu asid hidroklorik. So tentukan isi padu. So kita carikan B. Asid hidroklorik 2.0 mol per desimeter padu M. Dan yang perlu dipipetkan ke dalam sebuah kelalang volumetrik 250 cm padu, ini adalah V2. Sebab apa? Sebab ini kata yang perlu dipipetkan. Ini yang perlu dipipetkan. Ini adalah V1. Okey, ini adalah M1. Ini adalah yang asal, yang stok asal. Untuk menghasilkan asid hidroklorik 0.2 mol per desimeter padu. Ini adalah M2. Lagipun kalau kita tengok M2 ni nilainya mesti lagi kecil daripada M1. Okey, masukkan dalam formula M1V1 sama dengan M2V2. So M1 2, V1 tak tahu berapa, M2 adalah 0.2 dan V2 adalah 250. So V1 sama dengan 0.2 kali 250 bahagi 2, dapat jawapannya adalah 25 cm padu. Okey, sampai sini sahaja. So ada sebarang pertanyaan boleh tanya saya, boleh PM saya, dan tugasan awak pada hari ini adalah buku teks, muka surat 167, ujikan diri 6.6, soalan 1 hingga 4. Okey, untuk persediaan peperiksaan UK2 minggu depan baru saya buat, okey.
Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.